Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada petang ini. Minta maaf lewat sikit, walaupun sepatutnya kita semalam, tetapi Allah izin tak dapat, dan insyaAllah pada hari ini kita sambunglah daripada yang lepas. Sebelum kita pergi jauh, saya nak mengajak diri saya dan semua tuan-tuan, puan-puan, sahabat dan sahabiah, marilah sama-sama kita membina satu perasaan dalam diri kita, iaitu perasaan untuk kita mengikhlaskan hati kita, niat kita, supaya niat kita ni sentiasa baik, sentiasa dalam keadaan yang kita kata terikat dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana redha Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah merupakan perkara yang paling penting sekali. Jadi hari ini sebenarnya ada beberapa berita saya nak mulakan. Satu berita yang kita dengar daripada international, antarabangsa, iaitu kita melihat satu berita baik lah. Yang pertama, berita baiknya apa? Berita baiknya kita dapati sokongan ke atas perjuangan Palestin, umat Islam semakin lama semakin tinggi, di mana ramai di kalangan orang-orang cerdik pandai, sama ada dari kalangan orang-orang yang terlibat dengan politik ataupun orang yang tak terlibat dengan politik, mula menyuarakan pandangan-pandangan mereka berkenaan dengan perkara-perkara yang berlaku. Malahan sebahagian daripada mereka telah membawanya ke ICJ, ataupun International Criminal Court of Justice. Dan di sinilah kita lihat bagaimana dalam hujah-hujah mereka tu memang cukup bernas, menunjukkan bahawa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Yahudi ini melampaui batas, bukan lagi melampaui batas kemanusiaan, melampaui batas binatang lah. Binatang pun tak sampai macam tu. Kemudian kita melihat juga di kalangan orang awam, orang biasa-biasa, tetapi dia bukan Islam, yang daripada Amerika sendiri, dari Amerika, dari tempat-tempat lain lah. Mereka semua menyatakan tidak menyokong apa yang ada yang berlaku sekarang ini. Dan akibat daripada itu, maka tekanan demi tekanan telah diberikan. Tapi saya nak sebut kat sinilah, kan, apa yang berlaku sekarang. Netanyahu telah pun menyatakan bahawa dia nak berunding. Dia nak berunding. Setelah 6 bulan lebih, mereka menghentam dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah dia tak boleh lah, untuk nak menghancurkan Gaza. Jadi kita dapati mereka telah menghentam 6 bulan lebih. Sekarang ni masih lagi tak boleh nak penetrate, tak boleh nak kalahkan. Walaupun dah lebih daripada 60,000 rakyat Palestin yang cedera, lebih daripada 60,000. Malahan yang mati pun digambarkan lebih daripada 30,000 dah, yang telah pun syahid, yang mati. Dan sebahagian besar daripadanya adalah bayi, kanak-kanak dan juga wanita. Jadi kita melihat
dalam keadaan bangunan-bangunan yang telah hancur. Maknanya kita kata sini lebih daripada 80% bangunan-bangunan yang ada di Gaza juga hancur, habis kita kata ya. Dan dalam keadaan yang begitu, akhirnya Netanyahu seolah-olah menyatakan bahawa dia bersedia untuk berdamai, ceasefire. Dan walaupun dengan sombong dia menyatakan bahawa dia tidak boleh nak buat ceasefire sebab Hamas minta benda yang di luar daripada luar daripada kebiasaan ataupun kehendak yang betul kan. Jadi disalahkan Hamas jugalah kan. Jadi dalam hal ni yang berita baiknya apa? Berita baiknya Yahudi ni yang sombong ni, Netanyahu yang sombong ni kan, dia pun dah tone down. Tone down maknanya dia dah rendahkan dia punya suara dia. Dia kata dia nak berdamai ataupun ceasefire kan. Dengan dia nak minta supaya hostage, orang yang ditawan, yang digambarkan yang ditawan, dilepaskan, dibebaskan. Baik, yang menjadi kebaikan di sini yang kita nak kena rasa seronok lah, apabila dia telah tone down daripada kesombongan dia, ketakburan dia tu, maknanya musuh Islam ni memang dia takbur, dia sombong, maka di situlah kita nampak bagaimana rupanya hakikatnya mereka kalah. Hakikat mereka dah kalah. Mereka dah. Walaupun bila kita bertanya-tanya, bila kita mendapatkan maklumat daripada sahabat-sahabat kita di sana lah, kan, sebenarnya Hamas masih bersedia, masih kuat untuk meneruskan pertembungan ini sampailah kan, sampai habis. Maknanya dia ada kurang lebih 40,000 tentera. Yang keluar ni tak sampai separuh pun, tak sampai suku pun yang keluar ni. Jadi pada masa ni, maka dia minta demand, contohnya semua Palestinian punya apa ni yang dipenjarakan tu dibebaskan dan sebagainya lah. Dan di sinilah kita lihat daripada apa yang kita nampak sekarang ni ialah sebenarnya peperangan ni telah pun sebenarnya dimenangi oleh pihak Islam. Islam dah menang dah. La taqumu sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Jadi tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-orang Islam memerangi orang Yahudi ini. Telah pun kita dah nampak dah cahaya-cahaya kemenangan. Cahaya-cahaya kemenangan. Jadi mereka pun menggunakan strategi yang nombor 2, iaitu untuk sama-sama berdamai, mengikut term dia lah, mengikut term Israel lah. Tapi insya-Allah kita yakin bahawa pihak Palestin tidak akan berdamai sehinggalah mereka memenuhi tuntutan yang dikehendaki oleh Palestin. Contoh antara tuntutannya ialah mereka mahu membebaskan semua ataupun kita kata tawanan-tawanan dalam penjara. Begitu juga mereka nak minta ganti rugi yang berlaku sekarang dan sebagainya lah. Dan insya-Allah saya yakin bahawa pihak Yahudi yang sombong, dia tidak akan mengikuti, malahan dia akan salahkan. Kenapa tak ni? Sebab Hamas yang salah. Hamas ni tak ikut term dia lah, macam itu. Dan sebab itulah di sini saya ingin menyatakan kepada tuan-tuan sekalian, 6 bulan lebih dah berlalu dan kita masuk bulan Ramadan Al-Mubarak, maka kita akan berhadapan dengan lebih lagi serangan-serangan yang lebih hebat lagi. Malahan fasa yang berikutnya ialah mereka akan menyibukkan orang-orang dalam negara-negara yang lain dengan kesusahan masing-masing. Jadi macam mana cara mereka nak menang? Mereka memastikan sokongan daripada negara-negara lain, rakyat daripada negara lain tidak berlaku. Dia tak mahu, yang paling ditakuti ialah umat Islam bergabung, umat Islam bersatu. Itu paling ditakut. Sebab itulah sekarang ni perkara yang penting untuk kita nak rasai bahawa kita perlu sama-sama untuk bersatu. Bersatu. Sebab tu ada di kalangan ustaz-ustaz kita, ada di kalangan the so-called ulama yang tidak
menyokong ke arah penyatuan umat. Tidak menyokong ke arah penyatuan umat. Sedangkan penyatuan umat itu adalah satu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Janganlah kamu bercerai-berai. Dan Allah gambarkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Dan kemudian Allah menggambarkan juga dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Jadi Allah gambarkan banyaklah dalam ayat-ayatnya tentang yang ini. Kita janganlah kamu menjadi seperti orang Yahudi dan Nasara yang telah berpecah-pecah, bercerai-berai dan berselisih dalam agama mereka, yang sesudah datang kepada mereka bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas dan nyata yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang bersifat demikian akan memperoleh azab yang besar, yang sedih. Sebab itu yang besar, yang pedih, ya. Sebab itulah di sini saya ingin menggambarkan pada petang ini bagaimana sebenarnya keadaan peperangan yang sedang berlaku di Gaza, dan insya-Allah akan berterusan setakat inilah. Walaupun kita kata ramai orang nak berdamai. Islam suka berdamai. Kalau nak berdamai boleh berdamai, tapi berdamai mestilah ikut term kita, ikut condition kita, ikut permintaan kita lah. Dia dah habiskan, dia dah hancurkan rumah, hospital, dia dah hancurkan masjid, dia dah hancurkan sekolah, dia dah hancurkan semua. Lebih daripada 80%. Lebih daripada, saya ingat 90%. Kita kata kemudahan yang bukanlah yang bersifat cukup tu, yang ada di Gaza tu, dia dihancurkan. Jadi sebenarnya Gaza tu dah hancur dah. Gaza tu kira hancur dah. Jadi kalau mereka nak berdamai, mereka kena bayar balik lah. Bayar balik apa yang mereka buat. Dan kemudian kalau nak berdamai, kita kena iktiraf undang-undang antarabangsa. Buat masa ni kita iktiraf undang-undang antarabangsa ni yang ada sekarang ni lah kan. Bawa ke muka pengadilan mereka yang telah melakukan genosid, tak kira lah siapa tadi. Maka permintaan ini tentulah tidak akan dilayan, tidak layan oleh mereka yang sombong tadi. Sebab itu fasa sekarang ni fasa apa? Fasa sekarang ni bagi mereka yang mengaku berjuang perjalanan Allah, mereka yang mengaku pendakwah, mereka yang mengaku orang yang nak menegakkan Islam, tak kira bidang apa pun, wajib kita semua bukan saja duduk dalam keadaan mentarbiah diri kita, membina diri kita dalam Ramadan ni, wajib diri kita bersatu bersama, wajib. Sebab Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraq. Jadi di sini kita lihat di kalangan orang alim kita panggil alim lah kot sebab dia belajar Islam. Saya tak panggil alim, dia orang yang berilmu dalam Islam ini. Orang yang alim yang dalam Islam ni, dia bukan saja dia ada ilmu, tetapi juga dia ada akhlak dan adab. Bukan saja ada ilmu, akhlak dan adab, dia juga ada mempunyai keprihatinan yang tinggi kepada dakwah, kepada tarbiyah dan kepada perjuangan, sehingga dia betul-betul terlibat secara langsung. Jadi nak sebut kat sini, orang hari ini banyak pandai bercakap. Jadi sinilah kita lihat bagaimana salah satu perkara yang perlu kita lakukan pada fasa ini ialah kita menggalakkan semua orang supaya bersatu. Macam mana yang digambarkan oleh Allah SWT surat Al-Imran ayat 105 yang kita baca tadi, wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu menjadi sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu itu, iaitu Yahudi dan Nasara yang mendapat kitab, yang mana mereka telah berpecah belah, mereka telah bercerai-berai dan berselisih dalam agama setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Jadi Allah gambarkan di sini tak boleh kita nak berpecah belah, tak boleh. Jadi saya menasihatkan pada diri saya dan pada diri semua orang-orang alim, kena bermula daripada orang yang bergelar alim, ataupun orang yang bergelar ustazah. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita bertoleransi. Bertoleransi ni maknanya apa? Kita berlapang dada dengan semua yang ada supaya kita boleh bersatu padu. Mari kita bersatu padu.
bersatu padu, jangan berpecah belah. Dan bagaimana cara nak elak berpecah belah ini, bercerai-berai ini, maka hendaklah kita jangan berselisih dalam hal agama. Jadi kita memang tidak menafikan akan ada perselisihan, ikhtilaf, beza pandangan, beza pendapat daripada kalangan apa sahajalah, tak kira lah dalam sudut apa pun. Maka di sini hendaklah kita mengutamakan penyatuan. Apa maksud penyatuan? Kita nak mengutamakan supaya kita ni tidak berpecah belah. Berpecah belah. Jadi kita nak mengutamakan yang itu dengan kita menjauhkan perselisihan. Tak kira lah yang digelarkan Wahabi, yang digelarkan Aswaja, ataupun apa sahaja. Terutamanya orang yang Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Supaya mereka ni tidak melihat perbezaan. Tidak melihat perbezaan. Kalau ada pun perbezaan pandangan itu, maka kita berlapang dada. Berlapang dada ni maknanya kita bertoleransi antara satu sama lain. Kan inilah yang Allah gambarkan. Apakah tanda kita ni berpecah belah? Ialah kita ni banyak berselisih dalam bahagian agama. Walaupun keterangannya jelas dan nyata. Jadi orang ditekankan satu isu, satu pandangan. Katalah pandangan kunut, tahlilan, tahlil, baca yasin dan sebagainya. Kita duk tekan benda yang kecil-kecil tu. Kan? Ini besar, dia kata, tak apalah kalau besar pun orang tu tidak amal, selagi benda tu tidak mendatangkan kekufuran, tak apalah. Kita kata apa? Kita berlapang dada. Nanti dalam hal ini sebab apa? Kerana kita telah sampai pada fasa di mana umat Islam akan dipecah-pecahkan, akan diratah, akan dimakan kerana perpecahan itu. Maka kita nak kena menyerukan kepada, sebab itulah semua ustaz-ustaz, semua orang alim, semua tuan-tuan guru, kita serulah supaya kita utamakan perkara yang asas, yang basic dalam Islam ini, supaya kita tidak berpecah belah. Jadi sinilah kita nak sama-sama melihat, dan inilah merupakan jihad yang pertama dalam mengawal nafsu di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini, dalam hal ini bukanlah jihad tu maknanya kita sekadar tak makan, tak minum, tetapi sebenarnya membina ukhuwah, membina persaudaraan, kasih sayang sesama kita. Itu merupakan satu perkara yang merupakan jihad fisabilillah. Jadi inilah jihad yang paling utama yang digambarkan sebagai jihad melawan nafsu, jihad melawan hawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, afdalul jihad an yujahid rajul nafsahu wa hawa. Rasul sallam telah bersabda bahawa jihad yang paling utama, afdalul jihad yang paling utama kepada seorang laki-laki itu adalah jihad seorang itu melawan diri dia ataupun nafsunya dan hawanya. Ini di hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim, Abu An-Najjar dan Abu Zar radhiyallahu an, dan telah disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami', hadis nombor 1099. Jadi hadis ini menggambarkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan jihad yang utama ialah jihad melawan nafsu dan hawa. Dan nafsu dan hawa ini bermakna setiap kita wajib melihat diri kita sendiri, untuk kita sama-sama melawan segala perkara yang menyebabkan kita ni tidak boleh membina kekuatan Islam. Sebab bila disebut jihad ini maknanya perjuangan. Bila disebut perjuangan ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah perjuangan fi sabilillah, perjuangan untuk menegakkan Allah, sistem Allah, Islam itu sendiri. Jadi kita nampak kat sini bila sebut jihad ini ialah jihad untuk nak tegakkan Islam. Dan tegakkan Islam itu dia bermula daripada diri kita sendiri. Dan hadis sahih ini menyatakan bahawa yang paling utama dalam banyak-banyak jihad yang kita nak buat, yang kita sendiri nak buat ni, ialah afdal jihad an yujahidur rajul nafsahu wa hawa, iaitu dia seorang laki-laki atau seorang perempuan itulah dia melawan, dia berjuang melawan nafsunya, dirinya dan juga hawanya, syahwat dia. Dan jihad inilah sebenarnya yang perlu kita tekankan di dalam konteks suasana yang ada, realiti yang ada pada hari ini. Dan ulama-ulama sepakat yang menyatakan bahawa jihad termasuklah amalan yang paling utama di dalam Islam ini, dia merupakan kemuncak dalam Islam. Sebab itu
bila kita sebut kepada Ramadan, terutamanya Ramadan yang telah pun memasuki 100 tahun, 100 tahun kejatuhan umat Islam, 100 tahun kejatuhan Osmaniyah, maka perkara yang penting untuk kita melihat ialah setiap yang kita lakukan itu mestilah ke arah menegakkan Islam. Kerana inilah yang kita dapat daripada huraian para ulama kita berkenaan bagaimana untuk kita nak membina kekuatan kebangkitan itu, maka kita perlukan kepada perjuangan jihad, dan jihad itu bermula daripada dalam diri kita. Jadi bagi para ulama kita, apakah jihad yang penting? Para ulama kita alim ni, jihad yang penting pada para ulama setelah mereka ni beriman, yakin, setelah mereka ni melaksanakan perkara-perkara yang fardu dalam hidup mereka, maka wajib mereka menyatu padukan umat Islam. Mereka menyatu padukan umat Islam. Jadi maknanya kalau ada di kalangan para alim, para ulama yang menyatakan bahawa mereka ni betul, mereka ni meningkatkan Islam dan sebagainya, tetapi mereka melakukan perkara-perkara yang membawa kepada perselisihan, maka sebenarnya mereka bukanlah orang yang berjuang. Bagaimana digambarkan oleh Allah tadi, wala takunu kallazi natafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu jadi seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang sebelum kita itu, di mana mereka berpecah belah. Mereka berpecah belah. Kenapa mereka berpecah belah? Kerana mereka itu berselisih. Kerana mereka itu berselisih faham. Berselisih faham dalam keadaan pada hari ini, umat Islam amat memerlukan kepada kekuatan-kekuatan untuk bersatu. Jadi sebab itulah saya nak menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan, janganlah kita menggalakkan, jangan kita mendengar, tak payah dengarlah. Saya ingat kalau imam ustaz-ustaz yang ada tu yang duk cerita pasal berdebat sebagainya, dan perdebatan itu membawa kepada perkara yang remeh-remeh, yang kita kata yang perbezaan pandangan dan sebagainya, maka di sinilah kita lihat bagaimana kita perlu bersama-sama dengan penyatuan. Maka janganlah kita merasakan bahawa kita ni paling pandai dan sebagainya, akhirnya kita berpecah belah. Kerana zaman sekarang ini ialah zaman kebangkitan. Nabi gambarkan kepada kita, innallaha yab'asu li hazihil ummah ala ra'si kulli mi'ata sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan ke atas umat ini. Innallaha yab'asu li hazihil ummah, ke atas umat ini, ala ra'si kulli mi'ata sanah, di atas setiap 100 tahun. Permulaan 100 tahun. Dan siapa dia? Mereka yang mentajdidkan agama mereka. Dan untuk mentajdidkan agama mereka itu, hakikat kebangkitan tadi ialah merupakan hakikat kebangkitan yang bermula dengan kebangkitan jihad melawan diri kita. Dan bila saya sebut jihad melawan diri kita sini, bukanlah maknanya jihad itu sekadar kita kata kita boleh semayang, boleh puasa, tak makan, tak minum dan sebagainya. Tapi jihad yang besar dalam kita cuba nak membina kekuatan tadi ialah jihad untuk kita menyatukan umat, menyatukan umat. Kerana menyatukan umat inilah antara perkara-perkara yang penting pada hari ini. Sekiranya kita tidak berada dalam keadaan penyatuan umat tadi, maka kita bimbang kita akan terus diratah, dimakan oleh Israel, oleh Zionis, oleh musuh-musuh Allah, oleh iblis, oleh syaitan, oleh Dajjal. Jadi kita boleh semayang, kita boleh puasa, tapi kita masih lagi bertelagah. Jadi sebab itulah pada hari ini kita nak menyeru supaya jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan tersebut. Inilah digambarkan sebagai kemungkaran. Salah satu daripada kemungkaran yang besar ialah apabila kita tidak bersama-sama berada di dalam keadaan membina kekuatan. Bagaimana Allah gambarkan kepada kita, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ila akhir. Dan kamu persiapkanlah diri kamu untuk menentang musuh-musuh Allah dengan persiapan yang paling mampu, yang paling kuatlah kekuatan-kekuatan tadi, dan sediakan pasukan-pasukan berkuda dan sebagainya. Di sinilah kita lihat bagaimana
Apa yang kita nak membina ialah kekuatan. Dan salah satu perkara yang kita sebut sebagai kelemahan ialah kita berpecah. Kita berpecah. Sebab sekarang ni saya sebut awal-awal tadi, Netanyahu dah cakap dah. Netanyahu dia kata apa? Dia kata kita bersedia untuk nak ceasefire. Bila bersedia nak ceasefire, sedangkan peperangan yang dia mulakan, yang dia hancurkan orang sebagainya itu kan, masih lagi banyak lagi benda yang tak selesai. Jadi sinilah kita nak sama-sama, kita sedang memasuki fasa kedua, mana umat Islam akan ditipu dengan perjanjian-perjanjian yang sebenarnya merugikan umat Islam. Bukanlah kita tidak sokong ceasefire, tetapi ceasefire tu hendaklah bersama-sama dengan kekuatan. Maknanya kekuatan di sini ialah mereka mesti memenuhi tuntutan-tuntutan rakyat Palestin ataupun tuntutan Muslim, Kristian yang ada di Gaza, malahan yang ada di seluruh dunia. Di sini kita lihat apabila perkara pertembungan di antara al-haq dan batil, pasti al-haq akan menang. Pasti. Sebab tu kita dah nampak. Ni kita dah nampak dah ni. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Kan apabila katakanlah qul wa qul ja'al haq, dan katakanlah apabila telah datang kebenaran itu, al-haq wa zahaqal batil, maka yang batil itu, yang kufur itu, yang syirik itu, yang musuh Allah tadi itu pasti akan hancur. Pasti akan hancur. And innal batil kana zahuqa, dan sesungguhnya apa perkara yang batil itu akan hancur. Inilah kita kena takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa kita kena takbir? Kerana kita dah nampaklah kemenangan berada di pihak umat Islam, dan tak boleh ditegah-tegah lagi, tak boleh kita kata ditahan-tahan. Jadi satu dunia hari ini, majoriti satu dunia, negara-negara yang ada dalam United Nations pun hari ini bersama dengan orang-orang Palestin, bersama dengan perjuangan yang ada. Ini yang bukan Islam. Yang Islam pula yang kita dapati yang leka-leka, yang lalai-lalai, tapi yang nampak macam nak Islami sikit, dikacau, disuruh kita berbantah-bantah, disuruh kita berselisih, bergaduh pasal apa? Bergaduh pasal benda ni bid'ah tak bid'ah, bid'ah tak bid'ah. Padahal salafus soleh, contohnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, rahimallahu anhu, bagaimana digambarkan oleh dalam kitab-kitab dia, yang menyatakan bahawa bid'ah itu dia ada yang hasanah, ada yang baik, ada juga bid'ah yang sayyi'ah, ada bid'ah yang tak elok, yang buruk kan. Jadi dijelaskan jelas. Jadi kenapalah kita nak lebih pandai daripada ulama salaf, nak lebih pandai pula salaf? Kita gelar pula diri kita salaf, tapi kita nak memperkecilkan pandangan seolah-olah ulama-ulama salaf ni adalah ulama-ulama yang tak pandai. Dia nak ikut ulama-ulama yang pandai dia lah kan. Jadi sebab itulah kita nak sebut kat sini, maka hendaklah kita sama-sama merasai bahawa orang yang menimbulkan perkara-perkara yang remeh-remeh ini, maka mereka itulah orang-orang yang akan membawa kepada perpecahan, dan orang yang bawa kepada perpecahan ni kita tak payah layan, tak payah nak layan. Jadi sebab tu saya menyuruh pada diri saya dan tuan-tuan dan puan hari ini, mari sama-sama kita memanjangkan tangan kita ni kepada semua orang-orang yang bersama, yang nak kepada Islam ni supaya bersatu. Dan saya rasakan dalam hati ni, bagaimana nak bersatu ni sebenarnya dia akan jadi susah apabila kita kena buat satu keputusan yang bersangkut paut dengan keyakinan kita. Jadi kita nak kena ada basic penyatuan tu. InsyaAllah nanti saya akan bincang malam ni sikit tentang penyatuan tu. Cumanya saya nak sebut di sini, kita akan kuat apabila kita bersatu. Al-mu'min qawi khairun minal mu'min dha'if. Orang beriman yang kuat lebih baik daripada orang beriman yang lemah. Jadi kuat ni dalam segala aspek, termasuklah aspek iman, aspek ibadah, aspek akhlak, dan juga yang penting pada peringkat sekarang ni, aspek penyatuan. Aspek penyatuan. Jadi sebab tu kita nak kena ada penyatuan tadi. Dan sinilah kita lihat bagaimana kalau kita ingin kepada kemenangan tadi, maka kita kena masuk kepada fasa
Fasa yang kedua itu fasa kita boleh bekerja sama. Sebab tu saya ingin mengajak semua, marilah sama-sama kita menghidupkan puasa tersebut. Itu puasa bagaimana kita mengutamakan supaya kita ni boleh sentiasa membina kekuatan-kekuatan yang sepatutnya kita bina. Musuh dah menunjukkan tanda-tanda kekalahan dia. Musuh dah menunjukkan tanda-tanda kekalahannya. Dan kekalahannya itu apa dia? Dia dah mula menyatakan dia nak berdamai. Sebab sekarang ni mereka pun kan dah tertekan. Biden pun dah tertekan. Dia berucap ke mana-mana saja, orang yang pro kepada kemanusiaan ataupun pro kepada Palestin, pro kepada kebaikan ni dah mula kacau ucapan dia. Mana-mana dia pergi semua ada orang kacau. Kan, sampai dia dah rasa macam dia pun dah jadi nak cakap pun susah macam itu. Pada masa yang sama, di mana-mana wawancara dan sebagainya, kita melihat bagaimana keadaan orang-orang yang bukan Islam, orang Kristian, orang yang beragama lain selain daripada Islam pun dah mula berdemonstrasi sama-sama dengan orang Islam. Sebab dia kata kalaulah perkara ini berterusan, sudah tentulah dia akan menghancurkan keamanan seluruh dunia. Dan pada masa yang sama saya juga melihat kepada beberapa perkara-perkara yang ada di kita lihat di Allah sama dalam TikTok viral kan, dia orang forward kan, ada benda-benda yang saya tengok, saya kaji balik. Terserlah satu lagi perkara, iaitu bagaimana di kalangan orang Yahudi Zionis ni memang mereka nak hancurkan, bukan nak hancurkan Gaza saja. Disebut kami akan menghancurkan Gaza, lepas tu kami akan pergi ke Ramallah pula. Kemudian mereka akan kata lepas tu seluruh umat Islam. Disebut. Ini bukan orang-orang yang pimpinan sahaja, tapi orang yang biasa-biasa pun sebut di kalangan Zionis Yahudi lah. Jadi perkara ini pun dah terdedah. Jadi orang ramai yang bukan Islam pun dah nampak, rupanya dia orang ni jahat, rupanya dia orang ni mempunyai satu kepahaman, iaitu kepahaman untuk menjadikan kita kata dia punya cita-cita membina negara Israel dia sebagai suatu yang ialah nak dengan cara menghancurkan yang lain. Baik. Saya nak baca beberapa ayat di sini insya-Allah sebagai tazkirah peringatan kita lah untuk kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, kata ustaz saya. Kata ustaz saya lah, surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih. Jadi kita tak akan dapat apa yang dikehendaki Allah melainkan kita meningkatkan takwa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jadi lepas Allah kata apa? Meningkatkan takwa dengan haqqa tuqatih, takwa yang sebenar tadi, yang sebenar-benarnya. Dan kemudian Allah gambarkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pula mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka apa perintah Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah. Apa tali Allah ni? Al-Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang berkaitan dengan al-haq, tali Allah, berpegang dengan tali Allah. Jadi Allah kata apa? Bersatu padu, ikat diri kamu, pegang dengan bihablillah secara jami'ah, secara bersama-sama. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Jadi maknanya untuk kita meningkatkan takwa yang sebenar, untuk kita hidup dalam Islam, mati dalam Islam, maka kita kena bersatu padu. Kita kena berjamaah ataupun memegang tali Allah dengan secara jami'an, secara bersama-sama. Dan jangan wala tafarraqu, jangan berpecah. So siapa yang berpecah, dia tidak akan boleh bertakwa. Jadi kalau kita ada rasa nak pentingkan diri kita, pentingkan kumpulan kita, pentingkan pandangan kita, maka kita akan berpecah-pecah, berselisih faham, maka kita tidak akan sampai kepada haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, dan kita tak akan sampai kepada kematian dalam Islam. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kamu akan nikmat yang telah Allah berikan ke atas kamu. Iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum,
Di mana kamu pada sebelum ini berada dalam keadaan bermusuhan. Kamu tak kenal, kamu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah mempersatukan hati-hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan Allah menjadikan sahabat kamu ni tidak berpecah belah, tidak bermusuh-musuhan dengan nikmatnya. Dan dengan nikmatnya Allah memberikan kepada kamu ikhwana, iaitu diberikan kepada kamu persaudaraan. Persaudaraan menyatukan hati-hati tadi menjadi bersaudara, orang Islam yang bersaudara. Jadi nikmat Allah bersaudara ni merupakan salah satu kekuatan untuk menang. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kemudian Allah gambarkan apa? Dan kamu dahulunya berada di tepi jurang neraka. Jadi rupanya bila kita bersisih faham, berpecah belah, bergaduh sama sendiri, bersisih faham, kita berada dalam keadaan tidak bertakwa dengan takwa yang sebenar, rupanya kita berada di tebing-tebing jurang neraka. Jadi maknanya bergaduh, bersisih ni kita berada di tebing jurang neraka. Ini bukan saya kata, Allah sebut dalam Al-Quran. Maknanya kita hari ni heran, kenapa kita nak mempromosikan perbezaan? Aku lebih baik, dia tak baik. Aku lebih hebat, dia tak hebat. Kan? Kita mempromosikan perpecahan, persisihan, sedangkan mempromosikan persisihan, perpecahan. Dan kita mengutamakan perbezaan daripada kesamaan apa yang ada pada kita. Maka sebenarnya Allah gambarkan, dan kamu dahulu berada di tepi-tepi jurang neraka, disebabkan dengan kekufuran kamu, disebabkan dengan sikap kamu tadi. Lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam tadi. Nikmat Islam ni apa? Al-Islam tu sendiri, dan juga ukhuwah. Ukhuwah tu Allah selamatkan. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya, keterangan-keterangannya itu, supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan berpecah itu sebahagian daripada suasana keadaan mendapatkan kemurkaan Allah. Ada tak perbezaan pandangan? Ada perbezaan pandangan. Siapa beza pandangan? Yang kumpulan yang satu ni beza dengan kumpulan sana. Jadi bila beza pandangan, janganlah kita melihat kelemahan-kelemahan pandangan orang tu sahaja. Orang tu pun ada pandangan dia. Kan, ialah pandangan dia tu mungkin salah pada pandangan kita, tapi sebenarnya masih lagi dalam kerangka ikhtilaf, perbezaan persisihan pandangan yang ada belakangnya hujah-hujah. Tak apalah masing-masing hujah apa. Tak apalah. Kalau hujah tu salah, dia dengan Allah. Kalau hujah dia betul, alhamdulillah, kita boleh sama-sama. Jadi sebut kat sini, apa pun yang berlaku, kita bersatu. Kenapa? Besok bila dah ada khilafah Islam, dah ada Amirul Mukminin, dah ada suatu orang yang akan memimpin kita, melaksanakan hukum Islam, masa tu kita ceritalah ke Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, orang ni dibuat tahlil ni berdoa, apa pandangan kau ya Amirul Mukminin? So Amirul Mukminin kata, betul bid'ah, tak payah buat. Masa tu tak payah buat. Tapi kalau Amirul Mukminin kata, tak apa, dia ada hujah dia sebagainya, maka tak ada masalah. Tak apa. Jadi kalau kita hari ni berdebat atas asas kata sunnah, atas kata bid'ah sunnah, tanpa kita meletakkan toleransi sesama kita, untuk buat masih lagi boleh kita bersatu tadi, maka di situlah kita berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab tu saya nak ngajak sempena dengan sekarang perkembangan sekarang ni dah bagus dah. Apa perkembangan dia? Walaupun orang Islam ditorture, dibunuh, diletupkan, dihalau, dibuat macam-macam, tapi Allah telah melembutkan hati-hati manusia yang lain satu dunia ni untuk bersama dengan orang Islam. Malahan Allah SWT telah melembutkan hati-hati sebagian daripada mereka yang telah tersentuh tadi masuk Islam. Ada yang masuk Islam, ramai yang mula masuk Islam sekarang. Tak dapat disekat. Agama yang paling kuat, yang paling cepat perkembangannya adalah agama Islam. Tiba-tiba kita nak pecah belah sama kita pula. Jadi saya menyerulah kepada semua. Semua, tak kira siapalah kan. Saya nak ajak semua sekali lah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dengar apa Allah firman. Innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawallallahu wa rasulah
walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sungguh-sungguh penolong kamu hanyalah Allah. Jadi kalau tak ada orang, ada orang tak nak ikutlah, tak apalah, biarlah. Dengan fokus pada bid'ah dan sunnah, biar fokus untuk bergaduh, cari jalan bergaduh je, salahkan orang je, nak berdebat aja. Kerja dia nak berdebat aja, kerja nak berbahas saja. Kerja dia untuk nak membina satu penilaian yang dia bagus, orang yang tak bagus. Kalau kita nampak orang macam itu, maka Allah gambarkan, innama waliyukumullah wa rasul. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya. Jadi yang menolong kita Allah dan Rasul. Tinggalkan orang yang tak nak ni, tinggalkan. Kita bentuk satu. Siapa yang ikhlas, siapa yang hatinya boleh bertoleransi, berlapang dada, mari sama-sama kita berpegang tangan, kita membuat satu soft, satu soft. Itu yang akan menjadikan kita ni menang ni, Allah walikumullah wa rasul. Sesungguhnya yang menjadi penolong kamu ialah Allah dan Rasul. Kemudian siapa? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang macam mana? Alladzina yuqimunas shalah, iaitu orang beriman yang jaga solat, bukan orang beriman yang tak solat. Kemudian wa yutunaz zakah, yang mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, dan mereka rukuk. Mereka sujud rukuk kepada Allah. Wa may yatawallah wa rasulah, dan digambarkan, dan siapa-siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai, dan orang beriman sebagai penolongnya tadi, waladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun, dan sesungguhnya orang-orang yang mengambil Allah, panduan hablum minallah, apa kita kata tadi, tali Allah, dan mengambil Rasulnya, sunnah, dan mengambil orang beriman tadi, bersatu padu, maka merekalah hizballah. Hizballah ni bukan parti Allah, bukan parti politik. Hizballah ni adalah golongan yang berpegang dengan agama Allah tadi, yang kuat, yang tak mau bergaduh-gaduh, bersatu padu dalam saf tadi, maka merekalah fa inna hizballah humul ghalibun, merekalah akan menang. Jadi orang akan menang, orang yang beriman, yang mendirikan salat, yang infak fisabilillah, yang rukuk dan sujud, patuh kepada semua perintah-perintah Allah. Allah suruh bersatu, kita bersatu. Allah suruh jauhkan perselisihan, kita jauhkan perselisihan. Allah suruh kita berkasih sayang, innamal mu'minuna ikhwah, kita berkasih sayang. Maka orang-orang yang mengikuti apa yang Allah perintah tadi, dan mereka menjadikan Allah sebagai walinya, penolongnya, Rasul sebagai penolongnya, dan orang beriman yang mengikuti sebagai penolongnya, maka Allah kata apa? Fa inna hizballah, mereka inilah merupakan kelompok hizib, satu kelompok, satu kumpulan Allah, hizballah, yang mana Allah kata humul ghalibun, mereka akan menang, pasti menang. Jadi sebab tu kita hari ni kita nak kena rasa bagaimana keadaan kita perlu bersama-sama dengan kekuatan tadi. Mesti beriman, mesti beramal, beribadah, mesti dalam keadaan bersatu padu dan bersama-sama duduk di atas satu saf yang baik. Jangan kita, kalau kita memang tak ada orang yang tidak ada perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan ni adalah merupakan fitrah. Ada orang suka pakai baju warna hijau, warna biru, warna putih, itu ikut masing-masing. Itu perbezaan pandangan. Ada orang mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, tak apa. Ada orang mengamalkan sunnah yang hasanah, ada orang yang mengamalkan bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang hasanah, bid'ah ni yang hasanah, apa maksud bid'ah hasanah? Bid'ah yang baik, yang boleh diterima. Contohnya perkara-perkara yang ada asas. Kalau yang tak ada asas, memang kita kata bid'ah yang syai'ah. Contohnya apa? Asas. Nak masuk rumah tepung tawar, tak ada. Taruh tepung, tebar tepung dekat rumah, itu tak ada. Itu bid'ah tu. Itu khurafat. Bid'ah dan khurafat. Kita nak rawat diri kita, jumpa bomoh. Bomoh tu pula dia mengamalkan jin, menggunakan jin pula. Sebagai sahabat ke, sebagai khadam ke, itu semua bid'ah. Malahan dilarang. Kita berbuat perjanjian pula dengan jin. Lagilah Allah SWT larang dalam surah Jin. Cuba tengok. Jadi disebut kat sini bagaimana bila kita benar-benar mengikuti apa yang diperintah oleh Allah tadi dengan cara yang toleransi yang baik tadi, maka fa inna hizballah, sesungguhnya itulah hizballah, kelompok yang Allah redha tadi, humul ghalibun, Allah akan bagi kemenangan. Jadi nak bagi kemenangan ni kita kena ikut apa sunnah
yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok surah Al-Anfal pula kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbukallah. Hasbakallah. Walladzi ayyadaka binasrih wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ini satu benda yang kita nak tengok pada hari ini, sempena Ramadan ni kita nak tengok kan. Dan jika mereka bertujuan hendak menipu kamu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjaga dan memberi perlindungan kepada kamu. Jadi siapa mereka ni? Siapa mereka ni? Mereka ni maknanya orang yang dalamnya ada tidak ikhlas, yang ada mensyirikkan Allah, musyrikin. Orang yang kufur, kafirun. Orang yang munafikun, atau orang yang mengambil sifat-sifat orang munafik, atau yang berkeras sesama muslim, berkeras. Sama muslim, dia berkeras, bukan dia berukhuwah, bertegas, berkeras, macam itu. Jadi orang-orang yang bertujuan untuk menipu kamu, dia nak menipu atas nama apa? Olok-oloknya nak menegakkan sunnah, tapi rupa-rupanya memecah belahkan. Jadi maka cukuplah Allah yang menjaga dan memberi perlindungan kepada kamu. Dialah yang akan memperkuatkan kamu dengan pertolongannya dan sokongan-sokongan orang yang beriman. Jadi orang beriman yang betul-betul mentauhidkan Allah, yang tidak mensyirikkan Allah, dan juga pertolongan Allah yang sebenar tadi, maka cukuplah, itu cukup. Kita tak perlu kepada orang yang nak pecah belah ni, orang yang nak ambil Islam sikit, semua sikit, yang bertegas dengan diri dia sendiri, kan? Tak nak toleransi dengan orang lain, dia je betul kan. Dan dialah, iaitu Allah, menyatu padukan antara perasaan ataupun antara hati-hati kamu. Lau'an wa allafa baina qulubihim, dan dialah yang menyatukan hati-hati kamu. Tadi tu kan, Allah menyatukan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'ah, kalau kamu belanjakan harta yang ada di atas muka bumi ini, fil ardi jami'ah, seluruhnya, ma allafta, nescaya kamu tidak akan dapat menyatu padukan hati-hati tadi. Akan tetapi Allah yang telah menyatukan hati-hati kamu, kan. Walakin Allah allafa bainahum, Allah lah yang menyatu padukan. Innahu azizun hakim, sesungguhnya dialah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Jadi nombor satu, Allah bagi contoh sini, kalau kalau kita tak ikut sunnah, tak ikut perintah Allah, suruh bersatu, kita nak bersatu, suruh beriman, tak nak beriman, suruh memproses mentauhidkan Allah, kita mensyirikkan Allah dan sebagainya tadi, tak ikutlah. Kemudian memang kita tak mau bersama dengan barisan yang digambarkan beriman tadi, maka Allah gambarkan tak perlu pun, kan, kamu belanjakan harta satu bumi pun, belanja buat macam-macam. Lau anfaqta ma fil ardi jami'ah, kamu belanjakan harta yang ada di atas muka bumi seluruhnya, buat gabung semua, nak beli hati-hati tadi, supaya bersatu, kan. Ma al-lafta baina qulubihim, maka tidak akan boleh nak menyatukan. Walakin Allah, melainkan Allah lah alfa bainahum, yang akan menyatukan kamu. Jadi sebab itu digambarkan kat sini bagaimana duit bukan boleh menyatukan manusia, tetapi Allah yang menyatukan manusia. Jadi begitu juga kalau kita pentingkan duit, juga kita tidak akan dapat menyatukan hati manusia. Sebab itu saya nak menyampaikan sedikit kepada para alim, orang-orang yang alim ulama ni, kan. Saya nak buat nasihat kepada diri saya. Saya bukan alim, tapi nak nasihat pada diri saya sendiri, kepada tuan-tuan perempuan sekalian, mari sama-sama kita rasa bahawa janganlah kita jadikan agama ni tempat untuk kita nak dapatkan duit. Kita guna populariti kita dah popular dah, orang dah tengok kita, ratus ribu dah kita punya follower contohnya, ratus ribu dah ikut semua kan. Jadi kita gunakan untuk dapat duit. Kita niat, ni dah beramal ni ustaz, kita guna macam ni untuk dapat duit. Jangan. Jadi kita jangan letakkan wang, material, dunia di hadapan kita kalau dia berkaitan dengan agama. Kalau berkaitan dengan meniaga tak apa, bisnes tak apa, tapi agama kita gunakan agama, pasal kita dah dikenali sebagai orang yang ada agama,
Pula mengajar agama, boleh bagi fatwa halal dan haram pula tu. Kan tiba-tiba kita gunakan kemasyhuran kita tu sebagai bisnes. Kemasyhuran kita dalam bidang agama, kemasyhuran kita dalam bidang dakwah, dalam bidang fatwa. Tiba-tiba kita gunakan pula kemasyhuran kita tu untuk berniaga. Kemasyhuran itu dikenali sebagai seorang alim, seorang agamawan, seorang dai, ataupun seorang yang berjuangkan Islam. Kita guna untuk kita cari duit. Maka sini Allah gambarkan, dia akan pecah belahkan hati-hati orang yang berada, yang melihat dia akan pecah belah. Dia tak akan bertambah. Bila kita gunakan sesuatu yang bersifat agama tadi untuk mendapatkan dunia, maka dia bukan menyatu padukan, dia akan pecah belahkan. Kita akan pecah belah nanti. Jadi ada pecah. Jadi kita boleh nampak bagaimana berlaku pada hari ini. Sebab tu kalau kita nak berniaga, berniaga. Sebab tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setelah dia menjadi nabi, dia tak berniaga. Jadi berniaga dia apa? Berniaga dia ialah perjuangan pada jalan Allah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu, kata Allah, apa dia? Satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tu'minuna billah, kamu beriman pada Allah wa rasulih, dan juga kepada rasulnya, sunnah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Jadi rupanya perniagaan bagi orang yang beriman pada Allah, yang nak selamatkan dirinya pada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, setelah beriman pada Allah dan Rasul, mereka berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah. Jadi maknanya kalau kita gunakan pengaruh kita dalam agama, kita ni dah dikenal ustaz yang terkenal, kan, ustaz dah terkenal sebagainya, jadi akhirnya kita nak berniaga pula, jual korma, jual korma, jual khaltah, cuka, jual apa sajalah, tak kira lah. Kita guna kemasyhuran agama tadi untuk kita berniaga. Jangan, kita elakkanlah. Elakkan, kerana itu saya pesan pada diri saya jugalah, pada diri semua-semua sama-sama. Jangan kita gunakan kemasyhuran kita dalam bidang agama, dalam bidang dakwah, dalam bidang fatwa untuk berniaga. Kenapa? Kalau kita guna hati untuk berniaga, maka dia akan memecah belahkan hati-hati manusia. Akan pecah belah. Yang paling lemah sekali, pecah belah pada Islam, pecah belah pada iman. Apa perniagaan mereka yang ada bidang agama ni? Perniagaan ialah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Maknanya dia mengikut kitab, jaga sahsiah dia, jaga kewarakan dia. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, dan mereka ni berjuang perjalanan Allah. Tapi kalau nak berniaga boleh asingkan daripada kita nak dakwah tadi tu, kita asingkan. Buat lain, trading ke tak apa, boleh. Nak bisnes boleh. Macam saya dengar setengah ustazah atau ustaz, dia buka restoran. Tak apa, buka restoran lah, tak apa. Tapi jangan pula agama tu ni berniaga. Jangan jadikan agama itu satu perniagaan. Dia akan memecah belahkan umat. Paling kurang umat akan melihat kita dengan kacamata dunia. Ustaz ni, ustazah ni, dia nampak kacamata dunia, bukan perjuangan. Lainlah kalau perjuangan. Kalau perjuangan lain, contohnya dia berniaga bersama-sama dengan jamaah yang ada, kemudian ini untuk perjuangan, itu lain. Tapi dia berniaga untuk diri dia. Dia berniaga untuk kepentingan dunia dia. Tapi dia portray dia sebagai dai, portray dia sebagai pendakwah, portray dia punya image dia sebagai seorang yang memberikan fatwa Islam. Tapi dia berniaga. Berniaga tu menggunakan image dia sebagai tadi tu. Ini bahaya. Saya pun sebelum ni saya tak perasan benda ni, tapi setelah saya melihat beberapa kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang agama, so-called orang agama, ustaz-ustaz kita ni, dah mula sekarang ni, dah mula trend. Jadi maklumlah ustaz-ustaz sekarang ni hidup semakin susah, semua orang semakin susah. Jadi kita menggunakan trend berniaga. Trend berniaga. Jadi berniaga kita gunakan credibility kita, kewibawaan kita sebagai seorang Islam, seorang yang berdakwah untuk berniaga. Jadi orang akan keliru nanti. Kita ni berniaga, apa berniaga kita? Berniaga kita
Kan, ya bagaimana digambarkan oleh ayat surah As-Saff tadi kan. Kamu beriman, kita meniaga, kita ajak orang kepada Allah, beriman. Ajak orang kepada Rasul sallam, beriman. Kemudian berjuang, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kamu, dengan diri kamu. Maknanya kita berjuang. Maknanya orang yang agama ni kena berjuang. Orang agama ni bukan tak boleh berkata. Syekh Abdul Qadir Jailani meniaga. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, guru-guru kita ni, guru kita lah tu, ulama muhakkikin, dia pun meniaga, dia buat trading, dia ada perniagaan import export. Kita jarang dengar Syekh Abdul Qadir Jailani meniaga, kita jarang dengar. Saya pun tak pernah dengar sehinggalah saya berjumpa dengan cucu dia sendiri. Dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jumpa dengan cucu dia, antara pimpinan kepada tarikat Ahmad Al-Qadiri kan. Jumpa dengan dia, bincang dengan dia sebagainya, dia cerita atuk dia tu Abdul Qadir Jailani rahimahullah, dia bukannya mengajar aja, tak, dia ada trading, tapi dia mengajar dakwah, mengajar, tak termasuk dalam trading ataupun meniaga dia. Dia meniaga, tapi meniaga dia di luar daripada image dia sebagai seorang dai. Tak ada, dia tak gunakan, oh aku dah ramai orang ikut, dah ramai yang follower, maka nak gunakan kesempatan ramai yang follower ni untuk cerita pasal barang, cerita pasal brand, macam itu kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang akan memecah belahkan hati-hati orang beriman. Jadi kalau kita nak cerita pasal brand, pasal niaga, tapi bukan dia meniaga, yang meniaga tu ialah kan jamaah ataupun kelompok yang mana itu untuk dana lain, untuk dana lain, bukan untuk dia, untuk dana tak apa. Untuk dana tak apa, bukan untuk diri dia. Dia kaya, dia apa kan? Bukan. Kalau gitu kita jadi selebriti. Sebab tu saya pernah satu ketika, saya tak sebut nama siapa, no? Salah seorang ustazah terkenal. Kalau saya sebut nama dia, semua orang kenal dia. Banyak kali keluar TV, banyak kali merata-rata, keluar radio, keluar semua iklan. Macam sekarang ni banyak keluar iklan. TV dah kurang sikit dia. Dah tak kurang popular lah. Jadi dia ni pakaian dia macam selebriti. Masa sekali saya sama-sama dengan dia dalam masa tu, dalam satu forum. Saya ingat lagi di UPM, lama dah, banyak tahun, jangan carilah. Jadi masa tu saya pun bersama dengan dia, saya tengok kan. Kemudian dia sebut kan, kita ni kan, dia kata dia penganjur kan, penganjur budak-budak universiti kan. Jadi dia kata, kita kalau jemput Siti Nurhaliza, dia kata satu lagu tu dah 10,000, satu lagu 10,000. Siti Nurhaliza, contohlah artis yang terkenal lah, bukan Siti Nurhaliza tu artis yang terkenal. Tapi bila jemput ustaz-ustazah ni 100 pun susah, 200 tu pun susah. Itu pun berkira kan. Jadi saya terfikir masa tu, saya terfikir dia, terasa kan, kita ni sama ke dengan artis? Maknanya dia dah terkenal lah, saya tak terkenal apa, dia terkenal lah. Saya panel nombor 3, dia panel nombor 1, nombor 2 ustaz, seorang ustaz daripada UPM, saya nombor 3. Jadi saya fikir kan, jadi kenapa kita nak sambungkan dengan artis? Ustaz macam artis kan, kenapa nak sambung? Jadi masa saya terfikir. Jadi saya pun fikir, inilah fitnah kepada orang agama. Kadang-kadang nak cari glamour, nak cari follower, supaya follower ramai kan, follower ramai, glamour ramai, banyak sebagainya. Kemudian berdebat pula dengan orang sebagainya, supaya nak cari sesuatu daripada dunia. Itulah syahwat, itulah nafsu yang ada pada hati tadi, yang perlu dilawan. Jadi bagi orang agama ni, fitnah syahwat ni, jihad itu ialah bagaimana dia nak jaga syahwat dia daripada menggunakan agama untuk kepentingan peribadi. Macam mana masuk kepentingan peribadi? Dia dah terkenal, dah famous, dah apa, dia guna untuk dia berniaga. Kalau berniaga untuk membantu umat, bukan untuk diri sendiri, tak apa. Maknanya contohnya dia berniaga, okey, ini ada satu produk, contohlah ni minyak wangi, katalah ni orang hadiah kat saya ni, dia kata daripada Madinah, satu minyak wangi daripada Madinah, ada kawan sahabat dia perak hadiah, saya suka bau dia wangi. Dia kata ini minyak ni saya buat gini, dia pun berniaga. Inilah, belilah ni, saya pakai gini, saya buat, saya pakai, saya dapatkan dari Madinah kan. Iklan tu pun dekat apa namanya, dekat tempat tawaf Kaabah kan. Ini ustaz. Ni bukan untuk Palestin ke, untuk apa, tak, untuk diri dia, untuk bisnes dia. Yang ini akan mengelirukan umat. Kenapa? Dia mengajak manusia kepada Allah, dia mengajak manusia kepada Islam, pada masa yang sama dia mengajak manusia kepada bisnes.
pada bisnes lah. Jadi kalau nak berniaga, jangan gunakan imej sebagai ustaz. Maknanya buat satu. Buka satu restoran, kan? Orang tak tahu pun restoran kita, restoran ustaz tu. Kalau orang tahu pun tak apalah, sebab restoran tu kita bukanlah menggunakan imej kita. Contoh. Jadi kalau saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada sekian, kalau nak berniaga, pastikan perniagaan itu bebas daripada fitnah syubhat, iaitu kita menggunakan agama. Sebab kita bimbang agama itu akan memecah belah. Jadi ini antara perkara yang menyebabkan umat hari ini berpecah belah. Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal yang kita baca tadi, bagaimana kan, lau anfaqta ma fil ardi jami'ah, kamu belanjakan seluruh apa yang ada di dalam dunia ini, keseluruhan. Maknanya Allah katakan dunia inilah, ma allafta baina qulubihim, maka kamu takkan boleh menyatukan umat. Hati-hati, tak boleh. Jadi maknanya kita dah imej kita iman, imej kita takwa, imej kita Islam contohnya. Kita ni pedai, kita ni pejuang, tiba-tiba kita jual pula benda, dan kita gunakan imej tu. Kalau jual ni minyak wangi untuk Palestin, semua pada Palestin, tu lain. Kita gunakan ajak orang kepada jihad fisabilillah, tu lain. Tapi bila ini untuk peribadi kita, dah ramai dah. Ustaz punya pengikut, saya nampak ada seorang cakap kat saya, Ustaz punya pengikut dah 60,000 lebih ni. 60,000 lebih ni yang duk follow sebagainya ni kan. Kalau gitu, kalau seorang derma RM1 je dah RM60,000. RM60,000 kan. Jadi kalau RM60,000, Ustaz ambil 10%, dia katakan RM60,000, 10% tak RM6,000. RM6,000. Dia kata tiap-tiap hari minta orang tu sedekah, RM1 sedekah subuh. Jadi ada 60,000 orang, RM60,000 satu hari. Ustaz ambil 10%. 10% dapatlah RM6,000. Subhanallah. Banyak tak? Banyak satu hari RM6,000. Kalau 30 hari berapa? Gaji tak payah tak berapa dah. Ada orang cadang kat saya macam tu lah. Saya kata, saya fikir balik, Allah, macam mana, tak boleh ni. Kita bagi, kalau nak bagi, nak buat, tak payah nak minta. Tak payah nak kita. Kalau nak sendiri, niaga lain. Jangan guna imej kita sebagai da'i, sebagai apa, kita nak niaga. Jangan. Jadi dia akan memecah belahkan umat akan pecah belah nanti. Bukan saya kata, Allah sebut ni, kamu kumpulkan satu benda. Maknanya dunia ni menjadi dakwah dia. Walaupun dia kata dia seorang yang pejuang, yang apa, da'i sebagainya, tapi dia masih gunakan dunia sebagai yang dipromosikan itu dunia. Kalau ini promosi itu jihad, belilah ini untuk bantu Palestin, untuk bantu perjuangan. Beli ini untuk bantu perjuangan. Itu lain. Untuk bantu perjuangan, bukan untuk diri dia, tapi ini untuk diri dia. Ini tak boleh. Pada pandangan saya yang humble, yang saya hina ni, saya rasa saya minta tuan-tuan guru, ustaz-ustaz sebagainya, jelaskannya ni. Kalau kita, sebab itu ada orang kena tegur kan, kamu duk minta derma untuk madrasah, tapi kamu pakai Al-Fat. Madrasah dhaif, tapi kereta kamu pakai Al-Fat. Jadi orang duk fitnah lah. Ni macam ustaz ni cari duit, padahal bukan macam itu. Dia pakai Al-Fat sebab ada orang bagi Al-Fat dekat madrasah. Dia tak ada kereta lain, itulah kereta yang dia ada. Dia pakai kereta yang dia ada tu untuk nak pergi, nak bawa, nak buat apa ni, kita urusan dan sebagainya. Jadi dia pakai sebenarnya macam tu. Tapi orang fitnah, kenapa? Dia duk sebut pasal madrasah, tapi dia sendiri pakai Al-Fat. Budak-budak surau sengit nak guntur. Jadi Al-Fat tu sebenarnya ada orang bagi Al-Fat kat dia. Dia nak jual pun tak boleh. Pakai buat angkut anak-anak pergi masjid ke apa, contoh. Tapi benda tu still menjadi fitnah. Orang duk fitnah macam-macam. Ini antara perkara yang akan memecah belahkan. Apabila saksiah da'i itu, dia jadi bercampur-campur. Dia akan memecah belahkan. Jadi ini perkara-perkara yang insya-Allah kita kena tengok balik. Jadi ini sebagai satu peringatan. Jadi yang menyatu padukan kita bukan dunia, tapi Allah. Allah inilah perkara yang kita nak kena rasa. Jadi hari ini satu dunia menyokong Palestin, kecuali mereka yang jiwa mereka rosak, tak menyokong Palestin. Banyak apa yang berlaku di Gaza contoh. Satu dunia yang ada fitrahnya baik sikit, tak banyak pun sikit, bukan Islam pun,
menyokong Palestin. Kenapa? Kerana Palestin perjuangannya fi sabilillah, menyatukan, dan Allah menyatukan satu dunia untuk Palestin tadi. Jadi kita ingat hari ni bukan untuk nak menang, ini nak berniaga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wal mu'minun wal mu'minat. Ni bulan Ramadan kita kena rasa ni. Allah panggil kita orang beriman, laki-laki, orang beriman perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sentiasa mereka menjadi penolong kepada sebahagian antara satu sama mereka. Jadi kita nak kena minta tolong. Saya minta tolong sama-sama kita tolong menolong. Apa dia? Marilah kita bersatu padu. Mari kita bersatu padu. Mari kita tinggalkan perselisihan. Janganlah gaduh hanya kerana tahlil kita bergaduh. Hanya kerana selisih pandangan kita bergaduh sampai kita tak boleh bersatu padu. Bersatu padu. Ziarah, jumpa, makan sama-sama orang alim kita ni. Kan, jangan bina jamaah. Kerana jamaah yang ada hari ni sebenarnya, ni saya sebut sikit lah. Jamaah yang ada pada hari ni yang dibina oleh mana-mana ustaz, mana-mana tuan guru, mana-mana madrasah, mana-mana organisasi. Sebenarnya jamaah yang ada ni, jiwa-jiwa yang terkumpul itu sebenarnya adalah merupakan jiwa-jiwa yang berhajatkan kepada kebaikan, yang wajib kita satukan antara satu sama lain. Tak boleh kata aku lebih baik daripada dia, kita je baik, orang tak baik. Jamaah aku ni jamaah ahli syurga, jamaah tu ahli neraka. Sebab kepimpinan yang akan menyatukan kita tak lama lagi nak keluar dah, insya-Allah. Mereka yang mendapat hidayah, Al-Mahdiyin yang mendapat hidayah tu akan keluar tak lama lagi dah. Malahan 100 tahun yang akan ada mujaddid. Kan kita baca hadis tadi kan, may yujaddidu laha dinaha. Ke atas 100 tahun akan ada mereka yang mentajdidkan agama. Jadi sekarang ni kita dah 100 tahun. Masihi dah 100 tahun, Hijri pun dah 100 tahun. Sejak kejatuhan Osmaniyah dah 100 tahun dah. Jadi sebenarnya apa peranan jamaah-jamaah ni? Jamaah Ansar, jamaah apa sajalah sebutlah. Halwan, Ikram, Abim, Madrasah A, Madrasah B, PAS, yang Islam, UMNO, contohnya. Apa sahaja pun kelompok-kelompok yang ada semua ni, kita kena rasa bukan membawa manusia kepada kita, bukan bawa manusia kepada individu. Kita ketua, saya lah pengasas, bukan. Tapi mengajak manusia kepada persatuan, penyatuan. Kenapa? Ini amal paling penting fasa sekarang. Setelah kita beriman, setelah kita beribadah, setelah kita ikhlas dan berakhlak baik, maka kita wajib berukhuwah. Bila wajib berukhuwah, kita wajib bersatu padu. Itu peranan dia. Jadi sebab tu, wahai ustaz-ustaz yang banyak follower, wahai para tuan guru yang banyak follower, wahai mufti dan qadi yang banyak follower dalam internet, bawa follower kita ke arah kesatuan. Kenapa? Kerana kesatuan itulah tuntutan untuk kebangkitan dan tajdid. Tuntutan, satu yang wajib, bukan satu yang main-main. Allah dah sebut tadi, kita baca ayat tadi. Wala tafarraqu, Allah kata jangan pecah belah. Jadi kita ingat, kita dah ada 100,000, dah ada 1 juta pengikut, 1 juta follower, 1 juta orang yang bersama kita. Kita ingat itu kita punya, jamaah tu kita punya, kelompok tu kita punya. Ini saya punya ni, ini pertubuhan saya ni, saya yang mengasas ni, saya yang menjadi ketua ni, saya yang menjadi mursyid, saya yang menjadi presiden, saya menjadi pengurusi. Maka sekiranya setiap mereka yang memimpin jamaah-jamaah yang ada di dunia ini merasakan bahawa jamaah itu dia punya, maka dia telah memecahkan jamaah dia itu daripada kebangkitan dan tajdid. Daripada kebangkitan dan tajdid. Kenapa? Kebangkitan dan tajdid mewajibkan seluruh umat, seluruh mereka yang beriman, yang Islam, bersatu padu. Mesti bersatu padu. Wajib bersatu padu ni. Kita takkan menang sehinggalah orang beriman seluruh dunia bersatu padu.
Bagaimana yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila umat yang beriman bersatu padu di bawah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu Allah memberikan kemenangan demi kemenangan. Tapi setelah umat Islam berpecah belah, umat Islam yang menjadi pengkhianat kepada negara dia sendiri, pengkhianat kepada kepimpinan dia, pemimpin sendiri pengkhianat, memecah belahkan umat. Maka di situlah bila umat berpecah, maka kita tak boleh menang. Itu sunnah yang Allah tetapkan. Yang sebab itulah, wahai pemimpin-pemimpin, wahai ustaz-ustaz yang banyak follower. Ni saya seru pada ustaz banyak follower ni. Kan? Duduk sini bangga dengan follower 100,000, 2,000, 100,000. Kan? Kita wajib membawa follower kita bersatu bersama dengan follower-follower yang lain, mukmin yang lain, muslim yang lain, sehingga sama-sama kita membina kekuatan. Siapa nak jadi ketua besok? InsyaAllah Allah akan lantik orang jadi ketua. Yang kita dengar sebagai Al-Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi datang besok, bersatu semua. Tapi jangan kita hari ni kita mempersiapkan anak buah kita, orang bersama kita mempersiapkan untuk apa? Untuk supaya sokong kita, dokong kita, sanjung kita, jadikan kita ni famous dan hebat, tanpa kita memikirkan keperluan dan kewajipan untuk bersatu padu. Semua jamaah satu dunia wajib bersatu padu. Sebab tu sekiranya ada di kalangan tuan-tuan guru yang tak bagi anak-anak buahnya untuk bersama-sama bersatu padu dengan orang lain, maka dia adalah seorang yang hanya mementingkan diri sendiri, bukan daripada kalangan ulama akhirat, tetapi dari kalangan ulama usu', ulama dunia, ulama jahat. Kalau dia memecah belahkan umat, dia adalah ulama usu', dia adalah ulama jahat yang mana berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, mereka sama-sama mereka menjadi penolong antara sebahagian dengan sebahagian yang lain. Dan mereka menyuruh. Kenapa mereka tolong menolong? Bukan tolong menolong supaya dapat duit, tolong menolong supaya membina kekuatan-kekuatan duniawi. Tak. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tolong menolong dalam rangka untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah, jihad, tarbiyah, jihad. Jihad, dakwah dan tarbiyah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka dia mengajak semua sama-sama, mari kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan Islam al-ma'ruf al-akbar. Runtuhkan jahiliyah al-munkar al-akbar. Runtuhkan kemungkaran yang besar tadi. Maka untuk itu bersatu pada wa yuqimunas salah. Maka dirikan solat. Mereka dirikan solat. Wa yu'tunaz zakah. Mereka juga melakukan infak, mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasuluh wa rasulah, iaitu mereka juga taat kepada semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka inilah yang akan mendapatkan rahmat daripada Allah. Barulah Allah bagi rahmat dia, dan barulah Allah bagi apa? Bagi kita boleh menang. Bagi Islam menang. Ya, sebab itulah saya menyeru, kalau ada di kalangan kita janggutnya panjang, kan, serbannya tebal, kan, jubahnya cantik hebat, cakapnya Quran dan hadis, tetapi apa yang dicakapnya hanya untuk bawa kepada satu pandangan sahaja, tidak boleh toleransi, tidak boleh bersatu padu dengan umat-umat yang lain, maka itulah merupakan mereka yang ulama usu' yang mengajak kepada perpecahan. Ulama akhirat mengajak kepada iman, mengajak kepada Rasul, sunnah, dan mengajak kepada ukhuwah lillah fillah. Saya tak tuduh siapa-siapa, no. Saya tak kata siapa. Kita muhasabah sama-sama kita. Kita muhasabah sama-sama kita. Jangan utamakan perbezaan pandangan. Selagi kita ada hujah masing-masing, dan hujah daripada ulama, hujah daripada hadis-hadis Nabi, hujah daripada Al-Quran yang tidak membawa kepada kekufuran, maka tak payahlah kita nak merosakkan orang lain dengan kita menyatakan, menuduh-nuduh orang lain sebagai sesat, ahli neraka dan sebagainya. Jadi kita bina kesamaan dulu, kita bina kesatuan dulu. Orang kafir pun boleh bersatu, kita takkan kita tak boleh bersatu? Kita ada Allah, kita ada Rasul, kita ada iman, kita ada Quran, kita ada hadis.
Kita ada panduan ijma' ulama, kita tak boleh bersatu, kita pula bergaduh. Dalam apa namanya, di dalam FB kita tu banyak, ini cerita pasal ni, ini cerita pasal ni. Kita pun bagi gelaran-gelaran, gelaran macam-macam lah, gelaran-gelarannya tak kira lah. Bila kita bagi gelaran tu, kita pecah belahkan dia. Kita nak pecah belahkan dia tu. Jadi orang baca pun pecah belah. Jangan kita memberikan gelaran-gelaran yang menghina kepada orang Islam. Jangan. Kita tak sedar, kita sedang memecah belahkan sama kita. Kita sedang memecah belahkan, kita tak perasan. Tapi itulah merupakan perancangan-perancangan jahat. Perancangan-perancangan jahat. Allah gambar dalam Quran apa? Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ini Allah bagi kita teguran ni. Sungguh-sungguh agama Islam itu adalah agama kamu, agama yang satu. Dan ummatan wahidah, ummah yang satu. Umat ini adalah umat yang satu, agama yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku Tuhan kamu. Fa'budun, maka kamu sembahlah aku. Sembahlah Allah. Agama ni satu, umat ni satu, wahidah. Tapi kenapa kita rasa macam kita betul, orang lain salah, kita pun melekehkan orang lain. Kita menghentam orang lain. Kita tuduh orang ni gini, orang ni saya pakai hadis, saya pakai ini, saya pakai itu, ini tuan guru, tok guru mana, belajar mana entah, tak tahu, kita menghentam orang. Apa salahnya kan kita melihat kebaikan yang ada pada dia? Takkan tak ada kebaikan langsung pada dia? Takkan dia tu oleh kerana tak sama pandangan dengan kita terus dia kafir? Terus dia kafir? Ada kebaikan pada dia, ada kebaikan pada dia. Tengok kebaikan yang tak sama, kita toleransi berlapang dada. Ada pandangan-pandangannya, pandangan yang berbeza, hujah yang berbeza. Nanti kita nak wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Tadi nombor satu, ayat tadi kata apa? Kita ni satu agama yang satu, umat yang satu, aku Tuhan kamu, kata Allah, maka kamu jadilah orang yang menyembah aku. Sekarang ni jadilah orang yang bertakwa, fattaqun, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nak gambarkan bahawa agama ni satu. Agama ni agama Islam aja, tak kira lah. Lepas tu umat ni pun umatnya satu, umat Islam. Jadi yang kita nak jadi pemecah belah macam mana? Kenapa? Saya teringat kawan-kawan saya, seorang kawan ni dia hafal Quran 30 juz, belajar di Pakistan. Saya cerita lagi sekali lah. Satu ketika bila dia nak balik, sebelum balik Malaysia, dia dah belajar, dah lama, dah alim sebagainya lah. Dia tengah baca Yasin. Baca Yasin, dia menghafal ayat Quran, dia tasmik, baca sendiri-sendiri kan. Sampai surah Yasin tu, lepas tu dia macam lelap tak lelap. Sementara nak tunggu azan subuh. Tiba-tiba dia nampak daripada depan masjid tempat mimbar tu datang seorang lelaki bertongkat, pusing-pusing, kemudian berjubah biru. Kemudian ada pakai serban sikit dan cantik, handsome, bercahaya. Datang lebih kurang jarak jauh jugalah. Datang, kemudian dia bercakap dengan dia. Macam mana kamu ni nak menyatukan umat aku, nak memimpin umat aku? Macam mana kamu nak memimpin umat aku, menyatukan umat aku? Kamu sama kamu pun bergaduh. Kamu sama kamu berselisih. Nabi tegur tu dia. Dia kata antara mimpi tak mimpi. Dia kata macam mimpi tak mimpi gitu. Dia tengah duduk baca Yasin, dia macam ngantuk-ngantuk, mamun-mamun gitu kan, macam ngantuk-ngantuk tu. Macam tiba-tiba tersedar ada seorang datang. Siapa ni? Dia berjauh datang. Dia sebab apa? Macam mana kamu nak memimpin umat aku? Macam mana kamu nak memimpin umat? Macam mana kamu nak menyatukan umat? Kamu sama kamu, ulama-ulama lah, berselisih, bergaduh. Ini Nabi tegur dalam mimpi tersebutlah. Jadi dia menangis. Adalah lagi nasihat Nabi yang lain, dia menangis. Ini yang disebut, dia kata dia menangis. Dia sedih, ya Allah, dia penggiling kepala. Macam mana nak buat? Sedangkan Allah perintahkan kita. Satu ayat Allah surah Al-Fatih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita ambil satu pengajaran apa dah ni. Sikit lagi insya-Allah.
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila akhir. Pak masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pesuruh Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang yang kafir, tetapi mereka ruhama'u bainahum, berkasih sayang, berbelas-belas kasihan sesama sendiri. Engkau melihat mereka beribadah, rokok dan sujud, mengharapkan limpah kurnia pahala daripada Allah, mengharapkan keredaannya. Tanda yang menunjukkan mereka itu terdapat pada muka mereka, wajah mereka, dari kesan sujud. Demikianlah sifat mereka yang tersebut dalam kitab Taurat, dan mereka juga begitu juga dalam kitab Injil, sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya. Lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat, tetap tegak berdiri batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan orang yang menanamnya. Dan pengikutnya berkembang kerana ia hendak menjadikan orang yang kafir merana dengan perasaan marah, hasad, dengki dan kembang biaknya orang Islam itu. Jadi umat Islam ini berkembang dengan ruhama bainahum, dia berkasih sayang. Jadi hari ini kita tak mempromosikan kasih sayang, kita mempromosikan pandangan kita, bukan kasih sayang. Minta maaf noh. Saya minta maaf. Ini salah satu daripada perkara yang penting dalam kita melawan nafsu di akhir zaman ini, terutamanya dalam bulan Ramadan. Selain daripada kita nak memerangi diri kita sendiri untuk sama-sama kita beribadah, meningkatkan takwa, menjaga diri kita dari maksiat dan munkar, dipanggil jihad. Jihad nafsu dengan hawa tadi, kita nak lihat jihad hawa nafsu dan hawa juga ialah bagaimana kita nak meningkatkan ukhuwah, bagaimana kita nak menyatukan umat. Kenapa? Fasa sekarang, fasa kita telah melihat tanda-tanda kekalahan musuh Islam. Dah mula nampak dah. Yahudi yang sombong dah mula kata, kami pun nampak nak kena ada ceasefire juga. Dia dah tak boleh nak bantai dah, tak boleh nak habiskan orang Islam. Dia kata nak berdamai lah macam itu. Tapi yang mereka minta tu mengarut, disalahkan pula orang Islam. Dia kata yang minta tu mengarut. Apa yang minta? Memanglah dia minta benda yang betul-betul. Contohnya kena, kalau nak tukar hostage, kena tukar orang yang Palestin yang kamu tawan tu kena keluarlah, kena tukarlah. Kemudian kamu dah hancurkan 80% ke atas, dah banyak lebih daripada 80%, kamu dah hancurkan pokok-pokok, tanaman-tanaman, ladang-ladang, menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan masjid, menghancurkan hospital, menghancurkan gereja. Jadi kamu dah hancur, kena ganti baliklah, dah hancurkan. Jadi mereka dah mula sebut pasal ceasefire, tapi ceasefire disalahkan orang Palestin lah. Orang Palestin mengarut, dia kata. Jadi sebenarnya menunjukkan Islam dah menang. Bila dia nak minta ceasefire, orang Netanyahu sebut tu, maka sebenarnya dia dah kalah lah. Dia tak boleh nak bantai lah, tak boleh nak menang. Kalau boleh menang, dia akan hancurkan Gaza terus. Tak boleh. Dah 6 bulan lebih, tak boleh habis. Sedangkan tentera Hamas ataupun Brigade Al-Qassam dan juga brigade-brigade yang lain, kan, tak sampai 50% pun dia orang keluar. Senjata dia ke apa tak sampai 50% lagi pun. Maknanya dia boleh bertahan lagi lama lagi, setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai kita merdeka. Sampai kita sampai 2027 menang. Dia orang boleh bertahan lagi, insya-Allah. Tapi dari sini kita kena ambil peluang. Dan kelemahan kita, umat kita sini, sebab kita banyak memikirkan tentang diri kita, jamaah kita, saya je betul, kami je betul. Kita terlupa nak bersatu padu. Jadi bila kita tidak bersatu padu, macam mana kita nak mendapat rahmat Allah, iaitu pertolongan dan kemenangan. InsyaAllah mudah-mudahan bulan Ramadan akan menjadikan kita lebih sayang dengan sahabat kita. Kalau hati kita tak boleh sayang dengan sahabat kita, masih ada lagi hasad, masih ada lagi rasa dengki dan sebagainya, maka sedarlah, walaupun kita semayang sampai bengkak-bengkak, kaki kita berdiri lama, sampai bengkak-bengkak, dahi kita sujud, tetapi nak sebut kat sini, kita masih tidak ada kekuatan. Kerana kekuatan bukan hanya sekadar iman, ibadah, tapi kekuatan juga kepada persatuan, ukhuwah, penyatuan ukhuwah dan ummah. Maka di situlah kekuatan. Dan kita berada di ambang, ataupun kita berada di zaman-zaman era 100 tahun ini, era kebangkitan. Era kebangkitan bermakna kita wajib bersatu padu sama mereka. Siapa yang tak nak bersatu, tak apa, biar mereka akan ditinggalkan oleh Allah. Allah akan bersama dengan orang yang nak bersatu padu. Itu saya menyeru kepada tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat, marilah sama-sama kita berlapang dada sama kita, meningkatkan kasih sayang sama kita. Mudah-mudahan kita, kepentingan diri kita tadi,
Kita pentingkan diri nafsu diri kita, tidak akan menjadi satu halangan untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Aku liqouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, minta maaf adanya apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang terkasar dan sebagainya. Mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita benar-benar mengenal Allah, yang kita merasakan bahawa setiap sesuatu yang ada daripada Allah, milik Allah, kuasa Allah. Kita tak ada apa-apa, hanya hamba-Nya yang kosong. Jadi mudah-mudahan kita akan sentiasa dapat membina kekuatan kita untuk berubudiah kepada Allah dengan semaksimal yang boleh. Aku liqouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Selamat berpuasa, selamat berbuka. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan Allah barakah pada hari ini. Jadikan malam ni malam lebih baik daripada malam-malam yang terbaik sebelumnya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa limuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladzi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jammilit tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fisabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah malam ni kalau ada peluang saya akan cuba buat sikit ringkas ialah insyaAllah malam ni dalam pukul 10 ke 11 itu, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.